Wassalatu wassalamu daripada manifesto Pakatan Rakyat yang baru dibentangkan kemarin. Nombor 2 tentang puan dalam kesempatan ini. Saya nak cerita sikit soal Perdana Menteri. Tuan-tuan buka, saya tadi buka kat sini tadi. Walaupun tak berapa baik dia punya apa, tapi dapat juga internet. Anwar tak komen tentang Perdana Menteri semasa pelancaran manifesto semalam. Saudara-saudara, Pakatan Rakyat, saya nak bagi tahu, Pakatan Rakyat hingga hari ini belum dapat menamakan siapa Perdana Menteri. Kalau mereka mampu dan dapat melawan Putrajaya. Tentu banyak. DAP semalam, waktu pelancaran manifesto, melalui Lim Guan Eng, menyuarakan, buat sekian kalinya, Anwarlah calon Perdana Menteri. Azmin pula sebagai timbalan Presiden PKR tanpa selindung-selindung dalam ucapannya, Anwarlah Perdana Menteri. Saudara, bila dibentangkan kepada perwakilan yang hadir semalam, bila disebutkan Anwar menjadi Perdana Menteri, kaku yang hadir betul, kaku. Kau nak menjeritlah, nak menyokong, kau nak menjeritlah bangun, kau nak berteriaklah, kau nak kata hurilah, kau nak kata syabatlah, kau nak kata padat. Kenapa agaknya tuan-tuan? Kaku beku. Takut tu. Takut apa? Takut. Saudara, mereka bukan takut. Tetapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, tak boleh keluar daripada mulut masing-masing. Kerana antara mulut dengan hati, dua pendapat yang berbeza. Genggam Di kalangan DAP, walaupun mulut dia beria dia, Kapal King pun kata, Guan Eng pun kata, Lim Kit Siang pun kata, seluruhnya kata Anwar Ibrahim. Tuan-tuan ingat sampai ke hulu hati ini mengatakan Anwar Ibrahim? Biarlah, tak ada. Tak ada. Anwar Ibrahim nak jadikan Perdana Menteri pasal nak mendapatkan undi orang Cina yang kebanyakan menyokong Anwar Ibrahim. Dia katakan begitu, tapi yang penting undi orang Melayu Islam. Ini Anwar Ibrahim. Tapi dalam hatinya, aku tabarkan kau pun kalau jadi pun dalam beberapa bulan, rahsia kau semua ada dalam poket aku, hai Anwar. Bahkan daripada rahsia itu dah kuhuraikan di Parlimen bahawa engkau sepatutnya tidak boleh menjadi ketua pembangkang, apalagi nak jadi Perdana Menteri, dan rekod engkau yang masih tersimpan yang ada kepada aku, rekod tersebut. Siapa nak kata begitu tu tak? Apa? Di kalangan PKR itu dia PKR pula. Tuan-tuan ingat, semuanya dalam PKR boleh sokong Anwar Ibrahim? Wan Azizah pun saya ingat tak padu bagi dukungan. Tak padu, tuan-tuan. Pasal dia bagi pun tak padu. Macam. Pergilah kepada PAS. Pergi kepada PAS. Oh, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu orang PAS tadi. Tuan-tuan, saya tak tahu tapi diberitahu kepada saya. Kononnya ada makluman dalaman. Bagaimana orang-orang PKR dengar ini makluman dalaman diberikan kepada saya. Saya harap tidak benar. Kalau misalnya tidak benar, kita tengok cari satu kebenaran yang macam mana yang benar, lebih benar daripada yang benar. Kononnya tuan-tuan dan puan, ada pertemuan-pertemuan, kononnya, saya tak sebut kononnya. Saya pun dah letih masuk mahkamah ada tuan-tuan dan puan.
kononnya ada pertemuan di belakang tabir untuk meminta terus persetujuan daripada pimpinan tertinggi PAS bagi membuat pengumuman sebelum pilihan raya Anwar Ibrahim adalah pilihan PAS untuk jadi Perdana Menteri. Tetapi hingga hari ini nampaknya itu pun tengok dekat tuan-tuan. Cenderung yang macam mana tu? Pada saya baca dalam politik ni, dia baca pun kadang-kadang kalau yang positif pun dia baca pun tak apa positif, kalau yang tak positif pun dia baca positif, itu orang politik tuan-tuan. Akhirnya yang mana positif dan mana negatif dia sendiri pun tak tahu. Tapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan? PAS juga sudah berasa katakan, belum berasa kan? Untuk pilihan raya yang akan datang di Selangor, ambil di Selangor. PAS tidak boleh menambah selain daripada 8 kerusi. Mungkin hilang 3 kerusi, tinggal 5 kerusi saja. DAP, tuan-tuan, DAP yakin boleh mengekalkan 13 kerusi. Mungkin dia boleh menambah lagi 2. Menjadi 15 kerusi atau 3. Jadi 16 kerusi. 16 kerusi. PAS kali berapa PAS? 5. PAS 5. PKR dulu 15. Tapi kita fikir sekarang tuan-tuan dengan Anwar Ibrahim begitu, dengan Azmin Ali-nya begitu, dengan Nurul Izzah-nya begitu, dengan berbagai-bagai masalah. Antara parti yang banyak masalah dalam dunia. Banding masuk Latin Amerika, masuk Afrika, masuk Amerika, masuk Eropah. Parti yang paling banyak masalah dalam dunia ialah Parti PKR. Betul? Oh, banyak masalah tuan. Betul-betul banyak masalah. Tuan kau bayangkan. Masalah ketuanya tadi ambil seorang manusia nama Anwar Ibrahim. Tuan bayangkan masalah dia. Macam mana dia nak jadi Perdana Menteri dengan masalah yang sedemikian? Masalah nak jadi Perdana Menteri ni macam mana ni? Sebab itu tuan-tuan dan puan, PAS tak berani nak menonjolkan Anwar Ibrahim. PAS tak berani nak menunjukkan Anwar Ibrahim sebab di kalangan pimpinan PAS sudah maklum the ins and the outs of Anwar Ibrahim. Allah Ta'ala. Tuan-tuan tak malu kalau Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, tuan-tuan. Saya tak boleh gambar tuan-tuan. Saya tak boleh gambar. Alhamdulillah. Dan inilah yang akan berlaku. Sebab itu tuan-tuan balik kepada calon Perdana Menteri. Calon Perdana Menteri. Saya punya kesimpulan. Kalau hingga hari ini, tinggal hanya beberapa minggu, beberapa hari saja election akan berlaku. Namun calon Perdana Menteri Pakatan Rakyat tidak dapat diumumkan lagi. Tuan-tuan bayang, ditakdirkan mereka memenangi Putrajaya nanti. Siapa nak jadi Perdana Menteri? Dahsyat tuan-tuan, lagi dahsyat. Lagi dahsyat persatuan nanti. Tuan-tuan bayangkan macam mana rakut kapal Sing tuan-tuan. Tuan-tuan tengok muka kapal Sing tu, ambil dekat gambar dia tuan-tuan. Ambil Anwar pun gambar dekat gambar Anwar tu. Dahsyat. Dan bagi mana-mana negara dalam dunia ni tuan-tuan, pokoknya ialah Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri tidak resolve, tidak selesai, kabinet tidak boleh ditubuhkan. Bila kabinet tidak boleh ditubuhkan, maka selama-lamanya kerajaan itu tidak boleh memulakan pentadbiran. Eksekutif tidak boleh mainkan peranan eksekutif selagi Perdana Menteri tidak dinamakan, kelulusan agung tidak diperoleh. Bayang tuan-tuan. Dan ini tidak mustahil akan berlaku. Ini akan berlaku. Sebab itu tuan-tuan dan puan, dalam kes Perdana Menteri ini,
Kita dapati tuan-tuan. Jangan tuan-tuan perjudikan politik Malaysia ini. Jangan tuan-tuan perjudikan isu mengenai Perdana Menteri Malaysia. Jangan tuan-tuan perjudikan mengenai apa tawaran-tawaran dalam manifesto pilihan raya Pakatan Rakyat. Karena perjudian tuan-tuan dan puan itu mempunyai kesan yang sangat mendalam. Mempunyai kos yang sangat tinggi. Kos yang sangat tinggi. Harga yang sangat tinggi. Saya tidak mencadangkan orang Meru bersama-sama membayar harga yang begitu tinggi. Kenapa kita mesti bayar harga yang begitu tinggi? Bukan manusia anak Ibrahim saja yang boleh Perdana Menteri. Kenapa kita mesti membayar harga yang lebih tinggi? Kalau kita tidak mempunyai keyakinan langsung kepada Pakatan Rakyat. Kenapa kita harus memikirkan untuk membayar harga yang lebih tinggi? Kalau misalnya kita tidak ada masalah dan boleh diperbaiki yang disebutkan tadi tuan-tuan. Dan disebutkan memang ada kelemahan, boleh diperbaiki. Untuk meneruskan agenda memajukan rakyat di bawah bersama-sama Barisan Nasional kita. Inilah tuan-tuan yang disebutkan. Dan saya menyebutkan Barisan Nasional tuan-tuan. Artinya, tak ada banyak pilihan. Pilihannya itu saja. Sama ada Pakatan Rakyat ataupun Barisan Nasional. Dan saya dah duduk dalam Pakatan Rakyat. Dan saya tahu juga Barisan Nasional. Sebab saya pernah berkhidmat yang melibatkan Barisan Nasional agaknya sebagai kerajaan berpuluh-puluh tahun. Memang ada kelemahan. Tak ada gatik yang tidak letak. Tak ada, tuan-tuan. Dan pimpinan-pimpinan yang ada bersedia untuk membaiki segala kelemahan. Merenung balik apa yang dilakukan, apa yang tak betul nak diperbetulkan. Apa yang kurang tepat nak ditepatkan. Nak diperbaiki terus-menerus. Bagi menentukan insya-Allah Malaysia berada di gagasan yang betul. Malaysia berada di lapangan yang betul. Dan Malaysia akan berada di pangkalan yang betul, tuan-tuan. Akhirnya, tuan-tuan dan puan, isu yang ketiga yang saya nak sebutkan. Tadi saya sebutkan manifesto. Nombor 2 tadi ialah persoalan Anwar sebagai Perdana Menteri. Nombor 3, tuan-tuan dan puan. Nombor 3 soal BRIM. Yang terakhir semalam, Ustaz Hadi sebut BRIM sebagai apa? Firaun. Firaun, ya Allah. Cuba tuan-tuan boleh fikirkan. Yang pertama sekali saya nak mengulas sikit lah. Bukan saya lah orang yang patut mengulas. Tapi tuan-tuan dan puan, saya begitu tertarik. Tuan-tuan akan tengok nanti Cikgu Non, CN Al-Qurani bersama dengan Ustaz Hassan Basri akan datang dekat sini pada 2 hari bulan. Pada 1 hari bulan. Pada 1 hari bulan, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dah baca. Tuan-tuan boleh tengok pun dalam IMR Network. Dalam TV dan dalam radio kami, tuan-tuan.